Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton Terus Terang. Terus Terang sekali lagi bersiaran pada episod kali ini yang mana saya Syahrul Masan mewakili studio kita Budak Ampang akan bersama dengan tetamu kita yang kita akan bicarakan isu-isu yang menarik khususnya berkait dengan isu politik dan juga semasa. Tapi sebelum saya memperkenalkan tetamu kita pada episod kali ini, saya mewakili tim studio kita Budak Ampang ingin mengucapkan salam Ramadan Karim buat semua muslimin dan muslimat yang menjalani ibadah berpuasa. Semoga Ramadan kali ini memberikan 1000 makna dan juga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetamu yang kita akan bawakan kali ini bukanlah tetamu yang calang-calang orangnya, dan oleh kerana itu juga saya kali ini bawakan kembali Datuk Hans Aizat bersama, dan insya-Allah yang menariknya tentang tetamu kita pada kali ini adalah orang yang terpenting di dalam Parti Keadilan Rakyat, yang mana beliau merupakan Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Okey. Jadi bila kita bercakap terus terang ni Datuk Seri, saya nak memulakan perbincangan kita pada episod kali ini berkait tentang Datuk Seri sendiri. Kenapa Datuk Seri sepanjang 22 tahun kewujudan Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri masih kekal setia di kala ramai lain yang mungkin ada yang telah bertukar arah haluannya. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Terima kasih, sungguh satu penghormatan buat saya untuk dijemput hadir di studio kita Budak Ampang. Terima kasih banyak Syahrul, terima kasih sudah hands. Syahrul bertanya saya, kenapa 22 tahun saya masih di sini bersama Parti Keadilan? Saya ringkas saja Syahrul. Saya cuma beli one way ticket. Saya tak beli tiket patah balik. Itu menarik. Jadi, saya fikir itu menjelaskan segala-galanya. Saya membawa bersama pengalaman 22 tahun jatuh bangun bersama parti, dan saya berbangga dan saya penuh yakin ini adalah parti pilihan yang tepat yang telah saya buat dengan umur saya pun dah sekarang ni menghampiri 58 tahun Jarul. Oh, sudah hampir. Walaupun 58. Nampak macam 38. Betul. Tapi dah 28. Sama. Macam. Jadi saya fikir ini pilihan yang tepat untuk saya curahkan seluruh potensi dan keupayaan saya membantu membangunkan sebuah parti yang namanya Parti Keadilan Rakyat. Saya berbangga. Alhamdulillah. One way ticket itu yang paling penting Datuk Seri ya. Okey, jadi memandangkan Datuk Seri pun dah kata tentang kenapa 22 tahun masih bersama parti, dan agak jelas daripada statement tersebut. Jadi saya nak bertanya kepada Datuk Seri lah, yang mana soalan ni ramai difikirkan oleh ramai di kalangan ahli kita sendiri, yang mana pada tahun lepas sekitar September 2020 Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan telah mempunyai numbers. Tetapi pada tahun ini pula, kalau kita dapat lihat pada 31 Mac 2021, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan fokus bukanlah lagi pada numbers tetapi kepada PRU 15 itu sendiri. Jadi apa cerita di sebalik pertukaran fokus parti ketika ini? Baik, terima kasih Syahrul. Pertama, biar kita faham latar belakang. Kenapa kenyataan Datuk Seri Anwar itu dibuat. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya ialah Kerajaan Pakatan Harapan dikhianati pada Februari 2020 yang membawa kepada kehilangan kuasa politik yang telah dipilih oleh rakyat secara sah melalui sistem pilihan raya. Episod pengkhianatan itu satu episod yang pedih. Kita hilang kuasa politik dan itu menghentikan peluang kita untuk memberikan khidmat kepada rakyat melalui kuasa kerajaan. Bermula daripada Februari membawa kepada September kenyataan Datuk Seri Anwar. Itu kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Dalam 7 bulan itu apa berlaku? Pakatan Harapan dapat menghidu sentimen rakyat. Pada awal episod pengkhianatan itu, rakyat sangat mengharapkan supaya Pakatan Harapan
dapat berusaha mengembalikan semula kuasa kerajaan. Caranya, mendapatkan sokongan yang mencukupi dari kalangan ahli-ahli parlimen. Dalam keadaan itu, Syarul, pilihan raya tak ada. Yang ada cuma ahli parlimen. Ahli parlimen. Waktu tu. Di parlimen kita ada 222 ahli parlimen. Jadi siapa yang dapat menarik sokongan majoriti, maka pihak itu ada kelebihan untuk kembali mewujudkan kerajaan. Ini kita tengok episod Perak, kita tengok episod Kedah. Kan? Itu kisahnya. Jadi Datuk Seri Anwar sedang menguruskan harapan rakyat bersama dengan Pakatan Harapan sebagai satu platform untuk mengembalikan semula sokongan rakyat dengan cara mendapat sokongan ahli parlimen. Jadi usaha daripada bulan 2 sampai bulan 9 itu bukan saja ikhtiar dan keputusan Datuk Seri Anwar. Benar dia pengurusi Pakatan Harapan. Tetapi Pakatan Harapan ini adalah satu gabungan politik yang membuat satu keputusan politik secara konsensus. Maknanya amanah dan DAP dan keadilan bersetuju. Sentimen rakyat yang marah kerana dikhianati, maka Pakatan Harapan mesti lakukan sesuatu. Apa dia? Mesti berusaha mengembalikan semula mandat rakyat. Mengembalikan semula mandat rakyat. Okay. Lalu usaha yang dibuat itu membawa pada pengumuman yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar. Dalam tempoh itu sebenarnya, Syahrul, yang jarang diketengahkan kepada khalayak ramai ialah Pakatan Harapan juga ada keputusan yang kedua, iaitu sementara usaha mengembalikan mandat rakyat dengan cara mendapat sokongan ahli parlimen diusahakan sehingga mencukupi, pada masa yang sama Pakatan Harapan tidak akan meninggalkan kita punya principal activity sebagai gabungan politik, iaitu bersedia menghadapi pilihan raya. Sebenarnya two-prong strategi. Tapi kerana tumpuan hanya diberikan kepada, okay, now, what's next? Have you got the numbers? Jadi, in response to that, Datuk Seri Anwar kata, yes, I do have the numbers. Dan saya tahu dia jumpa siapa, bila dia jumpa, siapa yang telah memberikan sokongan, dokumen apa yang telah mereka serahkan. Saya tahu pada momen itu, yes. Dan pada momen sedang kita bersiaran ini pun, Syarul, angka itu tidak berganjak sama sekali. Tidak berganjak langsung. Itu adalah soalan pada netizen atau rakyat. Kalau katakan Datuk Seri Anwar, Presiden mengatakan selalu, I have the numbers. Sampai masuk kepada rancangan. Dan Datuk Seri saya rasa respon yang sungguh bagus. Dia sokong benda tu pada masa dulu. Pelawak Malaysia ni. Soalan saya satu adalah, okay, orang selalu mengatakan, you have the numbers, you have the numbers, you have the numbers. Datuk Seri katakan. Tapi ramai mengatakan, is it true? Macam mana justifikasikan I have the numbers itu? Sebab rakyat akan selalu tanya, itu mungkin satu ayat sahaja yang akan diluahkan kepada masyarakat untuk dapat sokongan. So, to ensure kita punya rakyat yang numbers tu adalah correct numbers, kenapa numbers itu tidak dikeluarkan secara umum kepada rakyat? Baik. Apabila kita tegaskan berulang kali bahawa kita mempunyai bilangan yang mencukupi, proses pembuktiannya adalah merupakan endgame. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahawa benar sokongan itu wujud dan kita sepatutnya kembali diberikan tempat. Baik, di mana pembuktian itu boleh dilakukan? Dalam sistem demokrasi ada dua cara lah. Sistem yang berlaku dalam negara kita. Pertama, pembuktian itu harus berlaku dalam parlimen. Betul. Kedua, kalau ianya di luar parlimen, kes Perak, apabila Nizar Jamaluddin Menteri Besar waktu itu digantikan dengan Zamri Kadir oleh almarhum Sultan Perak pada masa itu, yang membawa kepada kes itu dibawa ke mahkamah. Dan Mahkamah Persekutuan membuat satu keputusan yang besar kesannya kepada politik negara, bahawa peralihan sebuah kerajaan kalau di luar musim pilihan raya boleh dilakukan di luar Dewan Perundangan. Itu kesan politik yang besar pada masa itu. Jadi apabila istana membuat satu verifikasi, proses itu mesti bermula. Okay? Iaitu ditentukan melalui proses itu. Sebab undang-undang negara kita cuma menyebut bahawa yang di-Pertuan Agong ataupun ke bawah duli Tuanku Sultan, bolehlah melantik
seorang dari kalangan ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Seorang yang pada kepercayaan baginda mendapat sokongan majoriti. Itu aja ayat dia. Jadi proses yang sudah Hans tanya tadi. Okey, kita boleh sebut kita ada numbers. Tapi endgame dia harus berlaku di mana? Pertama, harus berlaku dalam parlimen. Kita telah mengangkat kepada parlimen, speaker parlimen, supaya dibuat satu persidangan. Persidangan itu harus diangkat satu usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Rakyat Malaysia pun tahu ia tak pernah mendapat giliran dalam sidang parlimen. Sekarang lebih-lebih lagi darurat. Okay? Betul. Parlimen betul. Digantung. Baik. Yang kedua ialah institusi istana. Okey. Apa yang dalam kawalan kita? Dalam kawalan kita adalah dalam kerangka perlembagaan kita dibenarkan untuk mendapatkan sokongan. Sebab kita ada presiden, kes Perak, kes Kedah, kes Sabah, banyak. Jadi kita bergerak dalam landasan undang-undang. Kita boleh berusaha mendapatkan sokongan. Sokongan ini tak semesti orang tu menyertai parti kita. Dia boleh kekal parti sana, tetapi bila kita boleh tak bersetuju dengan idea untuk kita mengembalikan sokongan dan harus dibuktikan dengan dokumen perundangan. Dia kata boleh, tapi saya terkekal dengan parti saya. Tak ada masalah. Yang kita perlukan sokongan. Kita tak kata sokongan dengan wajib kamu pindah parti. Kita tak sebut. Yang kita nak sokongan. Jadi, satu institusi parlimen. Parlimen tak boleh bersidang. Sebelum parlimen boleh bersidang dulu, kita ada mengangkat satu usul. Menghantar satu permohonan untuk usul dibawa. Tapi speaker tak benarkan. Tak naik juga. Okay? Kemudian, dalam konteks perlembagaan di mana kita dibolehkan mendapat sokongan, dan apabila bilangan mencukupi, institusi istana yang sebenarnya di luar kawalan kita lah kan, setakat kita cukup, kita serahlah, kita maklumkanlah. Dan itu latar belakangnya. Itu latar belakangnya. Jadi kita bergerak dalam landas perlembagaan, landas undang-undang, kita dibolehkan berusaha mendapat sokongan dan apabila angka itu mencukupi, sudah Hans sebut tadi, kalau dah cukup kenapa tak tunjukkan? Dalam suasana negara yang macam ini, kita tengok institusi pemerintah, okey, dan kadang kita tak tunjuk pun. Kita tengok lari 2-3 orang hanya kerana kes lembaga hasil dalam negeri. Okey. Tiba-tiba disiasat SPRM. Itu belum masuk institusi pemerintah yang lain. Jadi kalau kita tampilkan, kita parade penyokong kita tunjuk, okey. Kalau besok parlimen tak boleh bersidang, malam ini operasi itu boleh dibuatlah. Dan ini sedihlah kalau berlaku dalam negara kita. Bagi saya nampak saya selalu tanya soalan seperti rakyat biasa yang mungkin kadang-kadang tidak faham perlembagaan atau cara-cara apa yang diusulkan di dalam parlimen. Kan, especially yang mungkin anak-anak muda kita 18 kan, yang 18 ke atas yang baru tengah baca tentang politik. Kadang-kadang orang selalu mengatakan kepada saya, it's very confusing. It's very confusing, di mana mereka tidak faham. So kadang-kadang ini boleh sentimen kepada mereka mengatakan, aku tak nak masuk campur lah benda ni. Maksudnya, I don't want to vote. Maksudnya, I don't want to participate dekat di dalam apa yang akan berlaku kepada negara kita. Kan? Our rights sebagai rakyat. Macam mana parti PKR akan membantu anak-anak muda kita ni untuk cuba kenali lebih rapat parti keadilan rakyat ni, dan kalau menjadi kerajaan, harap satu hari kita menjadi kerajaan, bagaimana kita akan membangunkan negara kita, bagaimana kita mendidik anak-anak muda kita, the younger generation, sebab yang lebih senior dah tahu dah kind of the structure macam mana politics work di Malaysia kan. Parlimen, kadang-kadang parlimen menukar, sebenarnya boleh, sebenarnya tak boleh. Kita pun confuse. Saya pun confuse kadang. Dulu boleh buat, sekarang tak boleh buat. Bagaimana? So, adakah undang-undang ni semua undang yang sebenarnya boleh digunakan dan it's implemented correctly? Ataupun there needs to be reform dalam this matter? Baik. Ada beberapa perkara dalam soalan yang diangkat oleh Saudara Hans tadi. Biar saya respon dulu soal anak-anak muda. Saya boleh memahami kekecewaan mereka, dan kalau ada diistilahkan kekeliruan kalangan mereka melihat dari segi sepak terjang politik hari ini. Kalau mereka rasa kecewa, saya boleh faham. Kalau mereka rasa keliru pun saya boleh faham.
Tapi dalam keadaan kecewa dan keliru itu, saya suka menggesa mereka bahawa mereka tidak boleh terus give up. Sebab sama ada kita ikut serta dalam politik ataupun tidak, kita adalah rakyat yang akan terkesan kerana keputusan politik. Okay? Kerajaan yang memerintah boleh membuat satu keputusan politik. Rakyat di bawah, sama ada dia kata aku tak campur politik, dia pun kena. Atau dia pemain politik, dia pun kena. Dia pun kena. Saya bagi contoh. Ya, kalau tak semena-mena, tiba-tiba kerajaan kata, okey, COVID semakin mengganas, tak ada nampak redanya, maka kita katakan bahawa darurat akan berterusan 2 tahun lagi. Itu keputusan politik. Kita tak boleh kata, aku tak campur sebab aku tak masuk politik. Aku keliru dan aku kecewa lah tengok orang politik, tak campur. Boleh tak keputusan tu tak terpakai kepada aku? Tak boleh. Tak boleh. Ataupun, jangan kata, oleh kerana sekarang ni semua orang nak cari duit, ayam kerajaan tak boleh kawal. Ikutlah supply and demand. Hari ni dah RM10, boleh jadi RM11. Okay? Saya ingat masa saya jadi menteri dulu, saya kawal sampai RM5.90 saja saya kata. Dulu kan? Okay. Baru setahun, 2 tahun lepas. Katalah kerajaan buat keputusan politik itu, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan di bawah Kementerian Perdagangan dan Negeri tidak akan diguna pakai. Free market, free for all. Keputusan politik. Kita tak boleh kata aku tak campur politik, boleh tak aku beli ayam dengan harga RM7? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jadi saya nak gesa bahawa kecewa boleh, itu sifat manusia. Keliru pun akan berlaku, tetapi tak boleh give up. Kita harus turut serta berusaha untuk merubah. Untuk itu, kalau orang memilih satu platform politik, negara kita bebas, demokrasi, dia boleh pilih. Dia pilih itu dengan pengetahuan. Kalau dia tengok Parti Keadilan, dia buat sedikit semakan, parti ini didaftarkan bulan 4 tahun 1999. Parti ini mempunyai sejumlah ahli parlimen dan Dewan Negeri. Parti ini ada negeri yang dia kuasai sebagai pemerintah. Selangor. Dia menjadi sebahagian daripada pemerintah di Pulau Pinang. Dia juga menjadi pemerintah di Negeri Sembilan. Tengok apa beza dia. Dari sudut tata kelola atau practice of good governance. Okey ke tak? Dari sudut amalan rasuah, berlaku ataupun tidak? Dari sudut program pembelaan rakyat, ada tak diterjemahkan? Dari sudut keupayaan untuk membina keyakinan rakyat bahawa negeri ini relatively stabil, keyakinan pelabur boleh masuk. Dia buat perbandingan. Jadi ini adalah satu pendidikan politik yang berterusan yang mesti dibuat. Dan dia boleh tengok kalau keadilan ini, apakah wadah untuk orang muda? Dia tengok yang muda-muda ada. Di besar Selangor tu relatively muda. MP Setiawangsa itu pun muda. Nurul Izzah dianggap masih lagi muda. Kita boleh tengok pula kepada Fahmi Fadil. Kita boleh tengok pula pada Chin Chong di Kuantan, Lee Kang di Tanjung Malim, Yusmadi di balik pulau. Ini ada umur muda. Tapi ada juga pimpinan wanita, ada tempat. Okay? Kita tengok wanita pun ada, anak muda pun ada. Yang senior pun ada macam saya ni. Tok Cik Anwar selalu berselawah, boleh kita pilih calon tapi shilling umur jangan lebih umur aku lah, dia kata 73. Boleh, kamu boleh terima semua, tak apa yang nak mohon jadi calon. Parti pun boleh tapis, tapi jangan melebihi umur aku lah, dia kata. Dia paling tua kan, paling senior. Jadi orang lama pun ada, orang muda pun ada. Urban pun keadilan ada, rural pun keadilan ada. Dari Perlis sampai ke Sabah, keadilan satu-satunya parti yang wakil rakyatnya ada di semua negeri. UMNO tak ada di Sarawak. PAS tak ada di Sarawak. Bersatu tak ada di Sarawak. Keadilan ada. Keadilan ada di Sabah. Keadilan ada di Perlis. Semua. Jadi parti ini rentas geografi. Yang muda pun ada. Yang lama pun ada. Dia tengok gabungan itu dan keanggotaannya pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai budaya. Dan dalam umur baru 20 tahun, parti ini 22 tahun, sekarang keanggotanya sudah masuk kelab jutawan. Terus sekarang dah 1,040,000 dah. UMNO 3.3, tapi UMNO ditubuh tahun 46. PAS pun 1 juta lebih, tapi PAS ditubuh 1951. Yang keadilan ni ditubuh
tahun 99. Sekarang dah masuk Kelab Jutawan. Kelab Jutawan. Kelab Jutawan. Kelab Jutawan. Jadi itu yang respons daripada saudara Hans tadi. Kan? Maknanya kalau apa dia sebenarnya pembelaan parti ini terhadap anak muda? Parti ini ada tempat untuk anak muda. Ya, parti ini ideanya itu segar dan dinamik. Parti ini. Parti ini kekuatannya adalah kerana langkah politiknya adalah langkah yang tak dijangka. Unpredictable. Ini kekuatan Parti Keadilan. Kalau dulu, Hans, sebut saja politik di Malaysia, kalau politik orang Melayu ni, dia cuma PAS UMNO. PAS UMNO. Dan kalau PAS menjadi saingan pembangkang, setiap langkah politik itu dijangka. PAS artinya negara Islam. PAS artinya hudud. PAS jadi UMNO dah tahu dah. Setiap kali pilihan raya ini isunya, maka UMNO dah ada dah strategi macam mana nak. Tapi kalau di depan keadilan, dia tak tahu apa lagi nak datang. Apa lagi? Yang ni. Ini kekuatan keadilan. Ini kekuatan keadilan. Jadi memandangkan Datuk Seri pun kata tadi, Parti Keadilan Rakyat dah pun kata dari segi keanggotaan dah masuk Kelab Jutawan kan. Jadi secara umumnya bolehlah dikatakan Parti Keadilan Rakyat walaupun isu pengkhianatan itu berlaku tak terjejas pun dari segi keanggotaan, walaupun yang keluar tu bawa pengikut tapi dah jadi Kelab Jutawan pula kan. Jadi mungkin Datuk Seri nak komen sikit. Okey, Syarul, menarik soalan tu. Syarul, saya yang ikut sama membangunkan parti ni sebagai aktivis parti. Satu orang yang keluar tu pun pada saya sedih. Saya sedih sebab saya tahu susah nak bawa seorang masuk. Okay? Betul. Jadi kita kena terima lah ya, bahawa kalau ada yang keluar itu merugikan kita. Okay? Pada masa yang sama, kalau keluar itu kerana satu-satu sebab musabab, umpamanya, dan membawa lah keluar. Misalnya kalau Sheraton itu akan kekal dalam lipatan sejarah negara, itu episod pengkhianatan. Dan keadilan itu antara parti yang terkesan. Saya semak balik. Itu dah setahun lah kita kan. Hampir dah dia setahun. Jumlah yang kita pecat ataupun mereka umum keluar, jumlahnya 10,790 orang. Okay? 10,790. Anggota kita sekarang ni 1,040,000. Memang dia akan jadi 0.01% gitu aja. Tak banyak pun. Ya, 10,700. Sama ada mereka keluar atau kita pecat. Okey? Itu membawa kita menyusun semula pimpinan negeri, menyusun semula pimpinan cabang. Jadi, bila saya tengok tu, Syarul, benar 10,700 tu satu angka yang relatively kecil. Tetapi pada saya, kalau tengok dari segi satu yang kita nak bawa masuk peringkat awal dulu payah, satu yang keluar tu merugikan kita. Betul. Ya? Tapi kita harus belajar daripada episod ini. Bahawa tak ada individu lebih besar daripada parti. Itu episod yang pertama. Yang kedua, elakkan membina empire politik sendiri berbanding membina kekuatan parti. Faction lumrah, tetapi jangan sampai yang dibina itu kekuatan politik peribadi. Yang patut dibuat adalah membina kekuatan parti. Keadilan ini bernasib baik sebab rakyat Malaysia yang menjadi pengundi ni pemaaf. Tahun 2008 kita menang pilihan raya 31 kursi parlimen, 41 kursi Dewan Negeri. Daripada 31 itu 7 keluar parti. 7. Yes. Nibong Tebal Tan Tibeng keluar parti, Padang Serai Gopala Krishnan keluar parti, Bagan Serai Mohsin keluar parti, Bayan Baru Datuk Zahrin keluar parti, Wangsa Maju Wee Chu Kiong keluar parti kan. Datang pilihan raya 2013, kawasan di mana wakil keadilan itu keluar parti menang besar di situ. Jadi rakyat ni dia pemaaf satulah. Jadi dia boleh lagi bagi kepada keadilan. Bermaksud parti itu besar, bukannya individu tu. Dan ternyata yang keluar ni hilang dari radar politik lepas tu. Kalau saya tak sebut nama tadi, Darul pun tak tahu. Apa dia ni kan? Tak tahu. Tapi dari situ nak tanya, ada seperti dah sekali 10,000 lebih ahli parti yang dikeluar atau dipecat kan. Tapi pada masa itu berapa ramai rakyat yang telah bersama parti.
kami kerana selalu kita tahu numbers is always banyak numbers game. Politics banyak ni kalau undi ke apa, it all comes down kepada numbers game selalu. So bila kita katakan okay, ramai yang keluar ada berapa 10,000, tapi that's fraction 0. berapa persen daripada ahli parti kami yang dipecat ataupun keluar daripada parti. Berapa ramai pula pada masa itu sampai hari ini masuk ke dalam parti? Masuk Hans, pada masa episod Sheraton itu jumlah anggota parti keadilan 970,000. Okey. Jadi kalau sekarang kita dah 1,40,000, bermaksud yang masuk tu melebihi 70,000. Jadi yang kita pecat tu keluar 10,000, yang masuk tu 70,000. Jadi yang ini ni orang semua tahu sistem keanggotaan keadilan ni dia boleh mohon atas talian. Okey. Dia mohon, kemudian sistem akan balas dia balik. Terima kasih kerana buat permohonan. Lepas tu saya akan bawa dalam mesyuarat Biro Politik atau MPP untuk pengesahan penerimaan anggota. Kemudian barulah mereka tu dapat pengesahan. Jadi yang masuk tu lebih daripada 70,000 dalam tempoh ni. Manakala yang kita ambil tindakan adalah 10,000. Jadi kita boleh tengok satu nisbah 7. Okay. Bahkan saya nak sebut Ampang ini antara cabang yang menyaksikan permohonan anggota baru yang ramai. Sedangkan di sinilah MP dia turut terlibat keluar parti. Betul. Jadi nampaknya bila keluar yang itu, ramai lagi yang masuk. Yang tu menarik. Saya selalu lapor dalam mesyuarat Biro Politik Parti. Saya kata pattern yang saya perasan ni, saya tengok cabang-cabang di Selangor yang keluar parti. Yang pemimpinnya keluar parti. Tapi permohonan menyertai parti ini meningkat agak luar biasa, saya kata. Ini berlaku di mana? Di Ampang. Di Gombak. Di Kapar. Kapal pun ketua cabang ni keluar juga. Dr. Darul keluar. Sekarang ni permohonan menjadi anggota parti. Saya bentang setiap minggu dalam Biro Politik. Permohonan anggota baru, negeri, cabang, negeri, cabang. Jadi kita tahu daripada situ. Jadi bila keluar tu dengan khianat, menimbulkan kemarahan orang. Jadi orang kata tak apalah. Kita masuk parti keadilan beramai-ramai. Jadi satu pattern yang saya tengok menarik. Sangat menarik. Selain daripada penubuhan ranting-ranting baru juga. Itu cukup meriah. Cukup meriah. Sebab itu dalam keadilan ini, penubuhan ranting ni kita kena jelaskan. Dalam perlembagaan parti, kuasa meluluskannya adalah Ketua Setiausaha Pengelola. Dalam kes keadilan, Saudara Nik Nazmi. Ranting boleh ditubuhkan, kemudian dia boleh serah kepada cabang untuk cabang hantar kepada ibu pejabat. Tapi kalau serah kepada cabang misalnya, cabang hantar kepada ibu pejabat, maka Setiausaha Pengelola ada 2 minggu untuk menguruskan kelulusan. Tapi kalau serah kepada cabang, sangkut dekat cabang, contohnya, saya harap tak berlaku. Kalau berlaku, maka yang berhasrat menubuhkan ranting boleh terus kepada ibu pejabat. Boleh terus. Boleh perlembagaan parti benarkan. Itu agak teknikal sedikit, tapi saya menerima banyak pertanyaan. Jadi waktu siaran ni saya ambil peluang untuk menjelaskan. Jadi agak menarik bila Datuk Seri menceritakan bab ranting ni, tapi kita akan berhenti seketika. Kita akan melihat video yang disediakan oleh studio kita Budak Ampang. Jadi kita akan nantikan jawapan kepada beberapa soalan lagi selepas video ini. Bertemu kita sekali lagi dalam episod yang kelima untuk program Terus Terang, yang mana Terus Terang pada minggu ini adalah bersama Datuk Seri Saifuddin Nasution yang merupakan Setiausaha Agung Keadilan. Yang mana kita akan tanyakan lagi pelbagai soalan, yang mana sebelum rehat tadi agak menarik juga perkongsian yang disampaikan oleh Datuk Seri. Jadi kita nak teruskan lagi Datuk Seri untuk sesi seterusnya. Pada minggu lepas telah berlaku deklarasi Pakatan Rakyat, yang mana pada 9 April 2021 Majlis Pakatan Harapan telah sebulat suara untuk Jeneral Perang untuk PRU yang akan datang ni akan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan
sekiranya kemenangan berpihak kepada Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diangkat sebagai Perdana Menteri. Yang ini sebulat suara menyokong kan. Jadi saya nak bertanya, apakah solusi jika kenyataan ini, keputusan yang dibuat ini, apakah yang solusi yang bakal dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memperbaiki semula imej Pakatan Harapan yang sebelum ini mungkin terjejas imejnya ketika pemerintahan sebelum. Silakan Datuk Seri. Terima kasih Syarul. Tidak syak lagi Syarul. Pakatan Harapan masa kita masuk pilihan raya 2018 kemarin, kita masuk dengan satu gabungan politik yang solid, clear leadership, winning message yang sangat kuat, a very strong winning message kita hantar kepada rakyat. Gabungan kita tu dilihat compact, padu, berfungsi. Program mobilisasi ini mendapat sambutan luar biasa daripada rakyat, dan leadership juga jelas. Isu yang kita bawa masa tu 1MDB, GST memang mengena betul. Memang kena. Ya, lengkap lah, maknanya prasyarat untuk menerima kemenangan tu lengkap masa tu kan. Baik. Fast forward 22 bulan kita menjadi kerajaan. Ada beberapa kelebihan dan kebaikan, ada juga beberapa kelemahan. Sebab itu kita ditanggapi dengan satu persepsi bahawa 22 bulan ada yang melihat sebagai ini episod mungkir janji dan khianat. Jadi kita nak kena bersihkan. Ada juga melihat tanggapan bahawa isu Melayu Islam ni tak habis. Pembelaannya tak wujud dalam PH government. Kita nak kena ulas. Kita bila jadi kerajaan kita defensif. Kemudian kita juga melihat bahawa tidak berjaya sepenuhnya kita melaksanakan janji manifesto kita. Soal hutang peneroka Felda, kita berjaya turunkan bayaran tol, tapi PTPTN belum lagi sepenuhnya. Jadi perkara-perkara itu menjadikan kita waktu itu defensif, sebab rakyat kata ada jurang antara yang kita cakap dengan yang kita buat bila kita ada kuasa. Baik. Semua itu sekarang terpikul kepada bukan saja Datuk Seri Anwar, tetapi seluruh kepimpinan Pakatan Harapan. Baik, episod yang lepas tu kita tinggalkan dan kita move forward. Jadi retreat yang saya sebutkan tadi yang berlangsung di Port Dickson adalah satu ikhtiar mutaakhir oleh pimpinan Pakatan Harapan. Dari segi leadership jelas, kesemuanya menerima leadership Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai orang yang akan mengetuai kempen, dan kalau rakyat beri peluang kepada kita, kita letakkan sebagai Perdana Menteri. Leadership jelas. Platform solid. PH ni masih lagi compact dan intact. Tolak bersatu saja. Bersatu pada 23 Februari 2020, Tan Sri Muhyiddin umumkan bersatu, tidak lagi menganggotai Pakatan Harapan. Jadi kita kekal 3. Okey. 3 ini kita buat satu lagi resolusi, iaitu menghadapi pilihan raya akan datang. Langkah politik Pakatan Harapan adalah kita bersedia untuk engage dengan semua pihak, sama ada parti politik ataupun civil societies ataupun non-individuals. Orang istilahkan sebagai distinguished individuals yang kedudukan di sini ada pengaruh. Jadi keputusan politik kita di Port Dickson adalah kita bersedia engage dengan semua pihak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah apabila kita melangkah masuk pilihan raya, kita akan selesaikan soal manifesto. Kita akan berusaha mengumpul sebanyak mana isu-isu rakyat, dan kita olah dalam bentuk skrip dan naratif yang tepat. Kemudian kita akan selesaikan persoalan logistik. Kita akan selesaikan persoalan jentera pilihan raya. Kemudian kita akan gerakkan program mobilisasi dengan kekangan-kekangan SOP musim COVID ini. Semua itu kita perhalusi dalam retreat kita. Jadi, kalau Syarul tanya kepada saya berada dalam parti dan dalam Pakatan Harapan sejak Barisan Alternatif tahun 1999, 2004, Pakatan Harapan 2008, Pakatan Harapan 2013, dan Pakatan Rakyat 2008, Pakatan Rakyat 2013, dan Pakatan Harapan 2018 sampai sekarang. Saya boleh tengok, saya boleh sebut bahawa
Pakatan Harapan sekarang bergerak di atas landasan yang betul untuk mempersiapkan pakatan ini sebagai satu alternatif yang baik kepada rakyat. Pada masa yang sama, ikhtiar untuk mengambil alih kuasa kerajaan melalui sokongan MP tak pernah terhenti. Cuma kita kata two-prong strategi, yang ini berjalan, yang ini juga sedang kita perkemaskan. Itu kesan keputusan Retreat Port Ixen yang Syarul ungkap tadi. Okay. Saya ada satu soalan. Satu soalan daripada rakyat biasa. Apa kalau rakyat mengatakan masa dulu kan, pada masa itu Perdana Menteri adalah Tun Mahathir, ya. Kenapa tidak Datuk Seri Anwar pada masa itu, kan? Dan jika Datuk Seri Anwar adalah Perdana Menteri pada masa itu, adakah manifesto atau apa yang telah dijanjikan itu boleh dilaksanakan pada masa itu? Yes, the term was cut short, 22 months, kan? Untuk membaiki sesuatu kadang-kadang setahun dua pun tak cukup, kan? Especially untuk kerajaan, kan? Sebab rakyat 30 lebih juta orang nak jaga. So kalau soalan saya selalu bila orang ditanya, dulu benda ni tak selesai, benda tu tak selesai, kan? Apa beza sekarang kalau Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri? Jawapan saya dulu kepada mereka adalah Datuk Seri Anwar bukan Perdana Menteri pada masa itu. Ya, Tun Mahathir mengambil alih sebagai Perdana Menteri. So jika Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri dalam masa depan yang terdekat, dan kami harap, bolehkah apa yang dijanjikan pada masa itu dilaksanakan semula balik? The promises made that was not committed by the previous Prime Minister pada masa itu, can it be executed again? Boleh diterima? Boleh rakyat menunggu for another 5 or 3 more years untuk mendapatkan result-result seperti itu? Baik, ada dua perkara yang saya faham daripada soalan Saudara Hans tadi. Pertama, dalam tempoh kita menjadi kerajaan selama 22 bulan, Datuk Seri Anwar bukan menjadi sebahagian pada anggota pentadbiran. Orang pun tanya kenapa dia tak ikut serta dalam kabinet pada waktu itu. Perjanjian kita adalah Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri, dan dia akan menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar apabila sampai tempoh masa. Itu perjanjian bertulis kita. Dan Datuk Seri Anwar memilih untuk kekal dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan tapi tidak menganggotai anggota pentadbiran, tak menjadi menteri ketika zaman Tun, ya. Baik. Orang tanya, apa bezanya kalau Datuk Seri Anwar yang menduduki posisi Tun, kalau itu boleh kita lakukan, ya, terutama pada pilihan raya. Memahami dan mengenali beliau sejak puluhan tahun, ya, saya boleh berkongsi, baik ketika usia mudanya ataupun zaman dia mula-mula menyertai kerajaan, kemudian di luar kerajaan. Apa niche yang ada pada Datuk Seri Anwar? Kalau masa zaman pelajar dan zaman mahasiswa, pada masa itu lagi dia sudah cukup dekat dengan isu pembelaan rakyat. Orang selalu ingat demonstrasi baling kerana harga getah yang begitu rendah. Dia boleh saja pilih untuk senang-senang belajar di Universiti Melaya, masuk kuliah pagi sampai petang, malam minum dengan kawan. Apa perlu dia mengerah seluruh gerakan mahasiswa untuk datang ke baling pada masa itu bersama dengan penuris getah dan golongan miskin? Itu kita tak jumpa gerakan mahasiswa sekarang membuat pembelaan begitu. Satu. Yang kedua, dia sangat dekat dengan isu-isu bahasa. Kalau di Universiti Melaya itu, pembelaannya, perjuangannya adalah soal bahasa. Kita ada dalam Perlembagaan Persekutuan menyebut bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. Bahasa ibunda lain boleh dipelajari dan dituturkan. Tapi bila dia tengok waktu itu, papan tanda bahasa Melayu ni tak ada, yang Inggeris dilebihkan, dia kumpul gerakan mahasiswa fokus pada isu bahasa. Dan bila dia tamat belajar, dia wujudkan pula sebuah sekolah swasta nama Yayasan Anda untuk memberi peluang kedua kepada anak-anak orang Melayu, orang Cina, orang India yang susah. Kalau dah gagal SPM, peluang kedua ni tak boleh masuk sekolah kajian, daftar di sekolah dia. Okay? Dan dia mengajar di situ bersama kawan-kawan yang lain.
dia ada dia punya legacy dia dalam skala itu. Baik, sekali dia diberi peluang menyertai kerajaan, dia menterjemahkan pula idealisme dia. Okay? Orang tahu ketika dia menjadi Menteri Pertanian, Menteri Belia, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kewangan. Orang boleh tengok soal pembelaan penjajah kecil, isu perumahan rakyat, ya, perumahan anggota polis. Itu antara legacy yang ditekankan. Ya, dia sangat pantang kalau institusi kewangan cuma bicaranya soal keuntungan semata-mata. Tetapi soal tanggungjawab sosial itu diabaikan. Dia sinonim. Pada masa yang sama, di pentas antarabangsa, imej dia itu adalah menggabungkan dialog tamadun. Ya, dia sangat-sangat, kalau di hubungan serantau pula, dia percaya kepada prinsip prosper thy neighbor. Kamu bantu memakmurkan juga negara dan juga negara jiran supaya perkongsian itu dinikmati bersama. Jadi kalau kita tengok sepanjang dia sebagai aktivis politik, dia ada track record nak dikaitkan isu perjuangan apa. Kalau dia hari ini diberi mandat untuk menjadi Perdana Menteri, kalau saya boleh bisikkan kepada dia, saya fikir yang pertama isu rakyat ni adalah isu jaminan kestabilan politik dan keselamatan. Rakyat nak keluar rumah, dia tak perlu rasa takut. Yang kedua ialah isu peluang pekerjaan. Setelah kita sediakan peluang pendidikan yang baik dan mampu untuk rakyat bayar untuk mendapat pendidikan yang baik, ibu bapa setelah anak mereka tamat belajar, masuk di universiti, mereka harapkan kerajaan boleh wujudkan satu suasana yang kondusif untuk peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Zaman kerajaan menjadi majikan terbesar dah tamat. Zaman ini harus didorong golongan pihak swasta untuk ikut mewujudkan peluang pekerjaan. Keselamatan, kestabilan politik, pendidikan, kemudian perumahan rakyat yang selesa, perkhidmatan kesihatan. Jangan yang kaya saja yang boleh mendapat kualiti perkhidmatan kesihatan yang baik. Yang miskin pergi klinik kesihatan desa lah, ala kadar lah. Kalau ada doktor nasib, kalau tak ada, selamatlah kamu. Jadi penjajah kecil, penoreh getah, penanam padi, ini yang mereka harapkan adalah satu peluang untuk tinggal dalam sebuah negara yang namanya Malaysia, di mana rakyat berbilang kaum dapat ikut hidup secara harmoni, kemudian mereka boleh rasa lega dengan isu pendidikan, perumahan, kestabilan politik, keselamatan, peluang pekerjaan dan semuanya ini. Saya fikir permintaan rakyat itu tak banyak mana pun. Ia cuma perlu ada political will oleh seorang yang rakyat letak sebagai kepercayaan Perdana Menteri. Itu sebenarnya saya tengok bahawa Datuk Seri Anwar boleh menyediakan peluang itu. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada apa yang Datuk Seri sampaikan tadi dari segi legasinya, bagaimana Datuk Seri Anwar adalah walk the talk. Apa yang dikatakan itu yang dilaksanakan. Jadi kalau kita nak nak teruskan kepada penerusan legasi Datuk Seri Anwar ni, jadi saya berminat juga untuk bertanya kepada Datuk Seri, sebab Datuk Seri pun pada 4 April 2021 ada mengatakan bahawa hampir 90% senarai calon telah dihantar ke ibu pejabat, dan ini mungkin sekadar pandangan ataupun mungkin apa yang mungkin Datuk Seri boleh sampaikan, apakah formula pimpinan kali ini dalam memilih calon-calon untuk menghadapi PRU 15 supaya pemilihan calon kali ini bukanlah diistilahkan sebagai menternak katak menanti hujan kan, yang mana apabila hujannya lompat kan. Jadi apa pandangan Datuk Seri berkaitan dengan soalan ni? Terima kasih Syarul. Soalan pun pedas. Terus terang. Ini ala-ala hot talk begitu. Hot talk. Sebenarnya buatlah cakap ni sebab ini mungkin soalan-soalan ditanya oleh rakyat kita. Kan? Bila kita turun ke padang, kita akan dapat soalan seperti ni. Kita tak boleh jawab. Betul. Kan? Kita tak ada, kita bukan je orang yang pandai menjawab isu-isu ni pada kapasiti kita. Dan mesti dalam keadaan yang boleh. So kita terpaksa tanya yang hardcore questions. Terima kasih. Saya percaya soalan tu ditanya dengan niat yang baik untuk melihat supaya keadilan harus belajar daripada kesilapan lampau. Kalau ditanya pada saya apa kriteria? Kriteria nombor 1, loyalty to the party.
Okay? Loyalty to party maknanya loyal pada idealisme perjuangan. Okay? Syarat yang kedua, loyalty to the party. Dua dah. Dua dah. Syarat yang tiga, loyalty to the party. Ya. Yang keempat barulah seorang yang kita anggap boleh diterima, ada talent, ada kelainan dia, ya. Ada satu kelebihan, itu syarat-syarat lain lah, ya. Networking lah, sokongan akar umbi lah, disiplin organisasi lah, dari segi tahap kelulusannya lah, itu semua nilai tambah yang tersendiri, ya. Tapi 1, 2, 3 tu tak boleh ubah lagi. Tak boleh ubah. Cukuplah 2008 sekian banyak. 2013 kata. 2018 berlaku pula. Berlaku lagi. Okay. 2013 yang kita lalui itu, kita tak boleh lagi biarkan berulang. Sebab itu, bila saya sebutkan bahawa kita dah hampir sempurna lah, hampir selesai lah menerima cadangan. Kita tak kata kita tutup, kan? Kita tak sebut. Kita menerima, kita compile, kita kumpulkan semua sekali daripada negeri, daripada cabang ataupun daripada mana-mana yang tidak melalui negeri dan cabang. Ini unik keadilan ni. Betul. Dia boleh saja. Boleh saja. Sampai. Yang ini memang Datuk Seri Anwar tekankan perkara ini. Saya masih ingat masa 2018. Dia kat penjara. Physically dia dalam penjara. Solitary confinement. Dikurung seorang diri. Macam mana kita nak buat penyusunan? Nak dapatkan dia punya endorsement, dia punya pengesahan. Macam mana kita nak? Sedang dia masih lagi ketua kita. De facto leader. Okay? Saya dengan Dr. Wan Aziza masa tu dengan biro politiknya. Jadi kalau ada peluang untuk berjumpa dengan beliau, dengan Datuk Seri Anwar, dia akan tanya, okey Saif, hari ini kita tengok macam mana utara dulu. Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Saya akan sebut Datuk Seri, ini sejumlah nama yang memang incumbent dah. Kita nak ada yang dicadangkan semula. Yang ini kita pertimbangkan nama baru. Yang ini barangkali Datuk Seri ada cadangan lagi. Dia akan tengok. Dia apa persoalan pertimbangan kita? Wanita muda mesti ada. Okey, anak muda mesti ada. Pimpinan akar umbi kena ada. Aktivis yang lama dengan parti kena ada. Dia gabungan semua sekali. Ya. Jadi pada ketika itu proses itu mengambil masa. Lama mengambil masanya. Ya. Dan apabila kita memaklumkan sipulan-sipulan bahawa parti akan menamakan kamu. Ini menyampai berita gembira. Itu jarang saya dapat peluang. Jarang. Saya biasanya menyampai berita sedih. Bahawa parti telah membuat keputusan untuk saudara tidak lagi jadi calon. Itu saya. Oh, itu Datuk Seri. Itu saya jadi tak popular. Kan? Kalau masa pemilihan parti, orang takkan sokong saya lah kan. Menyampai berita duka. Tapi ada orang yang dia tahu senarai itu, dia akan start calling. Okay. Sebenarnya, I yang push nama you. Kalau ikut pimpinan parti, nama you dah tolak dah. I yang fight for you. Okay. Jadi orang yang diangkat jadi calon tu, kemudian dapat watikah, dia try semua. Lepas tu dia bagi taat setia dia kepada orang yang menyampaikan berita. Orang inilah yang angkat aku. Okay. Bukan parti. Ini cara dia. Lama-lama semua satu grup tu keluar. Okay. Itulah yang keluar. Itu yang berlaku itu cara dia. Itu cara dia buat membina kekuatan diri itu dengan cara itu. Macam-macam cara dia untuk kuatkan nama sendiri. Dia menyampaikan saya sampai Syarul, alhamdulillah Syarul, I fight untuk you sampai habis. Kalau tak you tak dapat. Kalau ikut datang kuasa tu habis, nama you drop away lagi. Syarul Pak, ini saya Pudin lah awak. Itu cara dia. Jadi saya ingat sekarang kita tak boleh benarkan lagi. Tak benarkan lagi macam tu. Tapi secara nada lebih serius Syarul, ketaatan kepada parti itu adalah rukun dalam kita nak meletakkan calon kita pada kali ini. Datuk Seri, saya nak tanya satu soalan. Ni saya selalu Google, saya check social media. Ni ramai orang akan selalu tanya atau what's going on around town lah dalam social media, social politik. Jika di PRU 15 kami berjaya, adakah cukup kepemimpinan leaders untuk create a cabinet yang qualified, yang boleh mendidik masyarakat kita, membangunkan negara kita.
kan? Sebab bila katakan putting a cabinet together at some point, orang kata ni cukup ke, ada ke, ada pelapis-pelapis or the strong leaders of PKR. Kita tahu Presiden dah cukup kuat. Adakah cukup orang keliling beliau yang cukup kuat untuk membangunkan parti dan juga lead the nation to a brighter future? Ada. Saya, Dr. Hans, saya sangat optimis. Kita punya pool of talents ni kan, sebenarnya lebih pada mencukupi dan sangat berkelayakan. Apalagi kalau kita nak letak sebelah-sebelah dengan barisan jemaah menteri yang ada sekarang. Ya. Jadi kalau saya nak ganti Timbalan Menteri JKR yang tertidur baru ni, itu kita tak ada masalah lah ya. Ada masalah. Kalau itu saya menteri saya dulu, menteri saya dulu. Kalau saya nak diletakkan untuk peranan Rina Harum saya, kita jauh lebih. Sebab kan, dia sebenarnya kan Cabinet Minister ni kan, tugas dia ni adalah to provide a leadership, kemudian to set a direction. The rest, birokrat. Kita mempunyai pasukan takbir, pegawai takbir, diplomatik ya, dan juga kumpulan sokongan ni sangat kompeten. Saya boleh sebut dasar pengalaman saya ya. Kita ada di Kementerian di bahagian dasar misalnya. Kat situ menteri luahkanlah apa idea dia nak buat. Bahagian dasar ni dia akan siap dengan paper, menteri bawa dalam syarat mingguan jemaah menteri. That's all. Kalau menteri tak ada idea, bahagian dasar dia tak ada kerja lah. Ya. Kalau menteri penuh dengan idea, bahagian dasar dia sibuk. Jadi menteri ini provide a direction, give ideas, provide leadership. Itu aja. Jadi kalau itulah tugasan dia, maka soalan Dr. Hans tadi, apakah keupayaan kita, bukan saja keadilan, tapi saya tengok dalam amanah baik, dalam BAP baik, ataupun tidak semesti juga mereka ni pemegang jawatan dalam mana-mana parti. Sebab kita perlu tap the best brain among us. Okay? The best among the best. Dan kalau the best itu di luar daripada struktur parti dan struktur pakatan, let it be. Okay? Beri peluang pada mereka. Asal idea mereka yang original, yang workable, yang kita rasa boleh kita terjemahkan untuk kemudiannya manfaat akhir kepada rakyat. Saya fikir itu harus ada di dalam kepimpinan baru. Kalau rakyat memberi mandat kepada kita dalam pilihan raya ataupun lebih dekat daripada itu. Jadi saya tidak ada sedikit pun keraguan. Kita ada talent yang pelbagai. Golongan muda juga ramai, saya tengok. Cuma perlu diberi peluang sahaja kepada mereka. Itu bukan hal yang perlu kita bimbangkan sama sekali. Okey, bila Datuk Seri kata tentang talent tu kan, saya tertarik untuk memetik ada satu temu ramah Datuk Seri Anwar bersama Utusan Malaysia pada 14 Mac 2021 yang mana Datuk Seri Anwar sendiri mengatakan keperluan dan usaha untuk memanggil semula dua tokoh muda yang mana buat masa ni masih aktif tapi lebih kepada latar belakang kata bergerak secara di belakang, iaitu YB Nurul Izzah dan juga saudara Rafizi Ramli. Jadi bagaimana pada pandangan Datuk Seri bila kedua tokoh ini dalam usaha untuk memberikan kekuatan kepada parti, terutamanya kepada anak muda dalam menghadapi PRU 15 akan datang? Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Pertama saya jelaskan status kedua-dua ni. Saudara Rafizi sebenarnya dia menulis kepada saya memaklumkan untuk dia bercuti sebagai naib presiden. Dan untuk dia venture kepada satu inisiatif baru perniagaan yang berasaskan kepada data sains dan sebagainya, di mana dia mengumpulkan sejumlah anak-anak muda pelbagai kaum yang sangat berkemahiran, berkelulusan tinggi dan mahir dalam bidang yang beliau mulakan. Jadi untuk itu beliau perlukan masa untuk membangunkannya. Jadi beliau menulis kepada saya memaklumkan untuk beliau bercuti. Baik. Sumbangan beliau kepada parti itu sangat besar, terutama dalam persiapan pilihan raya 2018. Beliau tampil dengan idea-idea segar. Ya. Kemudian sehinggalah kita berjaya menikmati kejayaan. Baik. Dalam pemilihan parti satu lawan satu, beliau membolot sehingga 49% undi popular.
sementara Saudara Azmin 51. Maknanya parti ini sebenarnya hampir terbelah dua dari sudut base sokongan. Ya. Yang itu sangat jelas. Maknanya tak ada yang boleh claim bahawa dia menang mutlak. Kerana tipis sangat. Biasanya perbezaan itu sangat tipis. Ya. Dan itu memberi gambaran pengaruh dan sokongan yang beliau nikmati di dalam parti. Begitu juga Saudara Izzah. Beliau sentiasa menang dengan undi tertinggi dalam pemilihan anak presiden. Ya. Setiap kali pemilihan parti. Kemudian beliau dinamakan sebagai pengerusi keadilan Pulau Pinang setelah beliau menang di Permatang Power. Okey. Beliau juga menulis untuk minta bercuti supaya beliau dapat memberikan tumpuan kepada perkara-perkara yang beliau lakukan bersifat di belakang tabir. Saya tahu. Ya. Sekarang misalnya di dalam jawatankuasa pilihan raya parti, beliau yang paling berpengalaman. Saya pernah menjadi pengarah pilihan raya bersama dengan beliau. Pengarah pilihan raya bersama. Okey. Kami ambil alih daripada Saudara Azmin pada tahun 2013 itu Saudara Azmin. Ya. Kemudian saya ambil alih. Saya dengan Nurul Izzah adalah pengarah bersama pilihan raya. Jadi hari ini Izzah tidak banyak tampil dalam mainstream Parti Keadilan, tetapi beliau adalah orang yang mainkan peranan utama di dalam jawatankuasa pilihan raya parti. Beliau yang paling berpengalaman. Jadi konteks ini saya nak share apabila Datuk Seri Anwar sebut bahawa beliau akan berusaha untuk membawa kembali mereka itu, maksudnya kembali ke dalam mainstream. Mainstream. Mereka ni darah politik lah ya. Jadi mereka pilih pada momen di mana mereka harus berundur selangkah untuk kemudian melangkah 3 dan 4 langkah ke depan yang lebih cantik dan bergaya. Okay. Mereka tidak keluar daripada radar politik. Okay. Mereka decide mereka punya destiny dalam tempoh ini dan kemudian mereka akan kembali memberikan sumbangan dalam mainstream. Sumbangan mereka itu berterusan. Ya. Cuma tidak macam dulu mereka di depan. Okay. Jadi itu konteksnya. Saya percaya Datuk Seri Anwar berhubungan rapat dengan mereka dan itulah apabila beliau berkongsi dengan Pusat Malaysia, itu konteksnya. Dan saya tahu bahawa ianya soal masa saja sebelum kedua-duanya itu berada dalam mainstream semula. Berada dengan mainstream semula ya. Jadi sebenarnya kalau kita nak tanya tu, sebenarnya banyak lagi kita nak tanya pada Datuk Seri. Tapi mandangkan ni episod ni lebih lama sikit. Lama sedikit. Sebab banyak maklumat yang kita dapat, kita tak nak stop Datuk Seri. Betul. Banyak lagi soalan sebenarnya. Banyak lagi soalan. Tetapi sayangnya kita berada di penghujung rancangan, yang mana program Terus Terang kali ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution atas kesudian menjadi tetamu pada episod kali ini. Jadi seperti biasa, teruskan menonton Terus Terang yang mana kita akan bersiaran setiap Jumaat. Cuma untuk makluman kepada penonton Terus Terang, pada sempena Ramadan ini kita akan bersiaran pada jam 10 malam bagi menghormati dan juga memberikan ruang kepada penonton-penonton untuk solat tarawih terlebih dahulu. Tapi kekalkan bersama Terus Terang yang kita akan bawakan topik-topik menarik yang kita akan kongsikan pada setiap minggu. Saya Syahrul Massan mewakili studio Kita Budak Ampang. Dari studio Kita Budak Ampang, kita akan pastikan anda berterus terang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.